صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإفضل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kata musannaf rahimahullah, dan ketahui olehmu bahwasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji, akhlak yang mulia. Pendek angan-angan tu maknanya apa? Pendek angan-angan dengan makna apa? Hati dia tak kuat sangat dengan dunia, selalu dia ingat pada mati lah. Itu maksud dia pendek angan-angan. Berasa dia tu tak boleh hidup lama. Bila dia berasa dia tak hidup lama, bermakna persediaan dia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala itu lebih maju lah, lebih hebat, lebih kuat. Jadi pendek angan-angan ni dia berasa dia pendek umur. Sentiasa ingat mati. Apa dia angan-angan? Perancangan. Dia tak banyak nak merancang. Sebab tu kata bahagian daripada ulama-ulama sufi, jikalau aku melangkah kaki kanan, aku tidak yakin aku mampu untuk melangkah kaki yang kedua. Jikalau aku menarik nafasku dan ku lepaskan nafasku, aku tidak yakin bahawa aku menarikkan nafasku semula. Mana ada orang mati? Ada orang mati ke tu? Orang mati. Ada orang mati. Bila dia lepas nafas tu, adakah dia yakin untuk tarik nafas semula? Tak. Inilah antara sifat dan sikap orang sufi. Dan ada sebahagian mereka, jikalau aku memejamkan mata aku, dalam kerdipan mata aku ni, pejam, aku tidak yakin bahawa aku mampu untuk membukanya semula. Bila buka, pejam. Buka, pejam. Orang mati, buka itu tak ada, dia pejam.
Bukan semua lah, ada kes yang terbuka pun ada. Tapi maknanya dari segi sudut pendekatan untuk kita faham bahawa hampirnya mereka kepada mati, so ingat untuk mati, itulah yang disebut sebagai pendek angan-angan. Tak banyak merancang, tak banyak atok kerja Tuhan, berdiam diri dalam keputusan Allah, tanpa menolak ikhtiar dan usaha. Satu kelakuan yang dipuji. Apa dia makna yang dipuji? Kelakuan yang disuruh. Kelakuan yang Allah Ta'ala perintahkan kita dalam Quran lah. Tuhan suruh kita berakhlak dengan akhlak tu. Bahkan Nabi SAW juga suruh kita berakhlak dengan akhlak tu. Akhlak mulia. Jadi orang yang sentiasa ingat pada mati ataupun berangan-angan yang pendek ni, sudah tentu dia tidak akan hampir kepada maksiat. Kerana orang yang hampir kepada maksiat, dia ingat kata kesalahan dia itu maksiat, dia perlu kepada taubat. Tapi orang yang pendek angan-angan, orang yang pendek angan-angan ni, orang yang tidak melihat kepada diri taubat. Kenapa? Buat apa aku nak buat maksiat? Sedangkan di hadapan aku adalah satu kematian. Jadi orang yang hampir dengan Tuhan ni, dia ingat mati. Buat apa dia nak buat maksiat? Kenapa? Buat maksiat kena taubat. Ambil satu masa. Dah buat maksiat tu satu masa, taubat pula satu masa yang lain. Sedangkan bila satu saat tu bergerak, dia tidak yakin dan mampu untuk dia mengatakan aku hidup pada saat yang kedua. Ini orang yang terlebih jauh lah. Mana tak perlu kepada, dia tak perlu kepada taubat kerana di hadapannya adalah satu kematian. Tu. Jadi di peringkat kita ni, di peringkat kita, maqam taubat ni, bila kita ingat kepada mati sebagai satu, orang panggil, desakan untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu maqam kita. Tapi kalau maqam orang yang hampir taqarrub, orang yang kekasih Tuhan ni, wali-wali Allah, kekasih Allah, dia tak perlu kepada taubat. Sebab apa? Dia memang ingat mati. Di hadapannya ada satu kematian. Jadi dia tak mau dah buang masa dia. Nak buang masa apa? Aku di hadapan aku ni mati. Bila aku pejam mata, aku tak mampu. Aku tak yakin kata aku boleh celak. Bila aku lepas nafas, aku tak yakin kata aku boleh tarik nafas. Jadi nak tarik nafas perlu masa yang lain. Sedangkan orang yang ingat mati, dia hanya berada pada detik itu. Nampak? Dia duduk dalam detik tu. Detik mana? Zamanul hal. Zaman yang dia ada pada ketika itu. Jadi dia sesekali dia tidak akan mensia-siakan masa itu. Jadi masa tu dia ingat Allah Ta'ala sedia lah. Dia ingat Allah Ta'ala sedia. Kerana adalah ia kelakuan yang dipuji dan akhlak yang mulia lah. Kerana adalah ia qasrul amal ataupun pendek angan-angan dan cita, sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati, iaitulah hisab. Kemudian daripada mati apa dia? Bertemu dengan Allah lah. Nak jumpa Tuhan, nak mati dulu. Orang yang tak mau mati ni bodoh lah, dia tak mau jumpa Tuhan. Kita pun tak berani juga nak mati pun, tapi teringin nak jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan ni maksudnya alam seterusnya, perjalanan yang masih jauh. Tapi jangan cita-cita saja, mesti kena ada persediaan. Kerana adalah ia orang yang qasrul amal, orang yang pendek angan-angan, sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Persediaan yang Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man athba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allahil amani.
Orang yang cerdik, orang yang membuat persiapan untuk mati. Dan orang yang bodoh itu langsung tidak ada persiapan, hanya cita-cita yang baik daripada Allah Ta'ala sahaja. Dia hanya mengharapkan satu pemberian yang baik daripada Allah. Harap saja tak jadi, dia kena amal. Mana boleh harap saja. Dia kena amal, buat amal ibadat. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu tak semacam manusia ni. Perangai mereka tu pada pendek angan-angan. Manusia ni bersalahan tak sama mereka itu manusia pada pendek angan-angan dan panjang angan-angan. Jadi tak samalah. Macam mana taswir dia? Setengah mereka itu manusia mencita-cita ia manusia berangan akan panjang umur. Cita-cita tu berangan, duk berangan berangan duk berangan. Aku ni tak apa lagi ni, boleh pergi lagi ni, sihat lagi. Duk berangan tu, jaga tu. Mencita-cita ia akan panjang umurnya. Berapa banyak? 1000 tahun. Jadi umur kita ni tak sampai 1000 tahun. Bukan kita ni duduk zaman Nabi Nuh. Kita bukan duduk zaman Nabi Adam. Nabi Adam 900. Kan? Nabi Nuh panjang umur. Nabi siapa apa lagi? Nabi Ayub. Semua nabi-nabi dulu panjang umur. Kita bukan duduk umur tu. Nak panjang angan-angan apa? Ini orang panggil kinayah. Cakapan bangsawan. Bersalah-salah mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Setengah mereka itu mencita-citakan akan panjang umur. Pasal apa mereka duk cita-cita panjang umur 1000 tahun? Pasal apa? Pasal tak ingat matilah. Dia tak ingat mati tu, walaupun umur dia tu tak panjang, tapi seolah-olah macam 1000 tahun aku akan hidup. Dia tak ingat kepada mati. Dia tak ingat mati. Mati ni adalah Nuqtatul hayah fid dunya. Titik kesudahan kehidupan di dunia. Qalbul alam. Pertukaran alam. Orang panggil apa? Pertukaran alam. Tempat nak tukar alam dunia. Nak masuk alam akhirat, dia kena lintah ke alam dunia. Dia tak boleh. Dia mesti kena lintah ke alam dunia. Kalau mati dalam perut, ada beberapa syarat. Mati dalam perut tak ada apa lah. Kalau dia keluar, barulah dia ni. Kalau duduk dalam perut, dia tak dah masuk lagi alam dunia, tak ada lah. Okey. Ulama fiqh cerita lah tu. Jadi makna katanya panjang umur tu 1000 tahun. Apa sebab? Kerana dia tu tak ingat mati. Bila tak ingat mati, duk loba dunia. Bila dia ingat mati, barulah orang panggil apa? Duk khosek-khosek. Cari jalan nak dekatkan diri pada Allah. Perbaiki akidah dia, perbaiki amalan-amalan ibadat dia, perbetulkan sembahyang dia, wuduk dia, ambil kira sohbatah, halal haram. Yang tu orang yang ingat mati tu. Pertama kali orang yang ingat mati ni, dia sahih, dia orang kata apa, mesti dia berusaha cari jalan perbetul akidah. Tu orang ingat mati. Pasal apa? Mati ni melainkan nak bertemu Tuhan je. Macam mana nak bertemu Tuhan kalau tak kenal Tuhan? Jadi maknanya orang yang nak orang panggil apa, cari jalan untuk kenal Allah Ta'ala, orang ni adalah orang yang buat persediaan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu maksud dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syekhi syabun ala hubbi ithnaini
qalbu syekhi syabun ala hubbi ithnaini tulil aishi wal mali. Ini hadis Nabi sebut. Bermula hati orang yang tua itu muda. Muda apa? Berapa jenis kelakuan muda dia? 2. Orang yang tua tapi hati dia tetap muda. Hati dia tetap muda. Kasihkan 2 perkara. Bermula hati orang yang tua itu muda. Muda ia atas kasih akan 2 perkara. Qalbu syaikhi mudhaf ilaih. Syabun jadi khabar. Bermula hati seorang yang tua itu ialah panggil apa? Kasih ia akan 2 perkara. Ialah yang kasih ia akan 2 perkara. Pertama, tu lama hidup. Sahabat kita lah umur 40, 50 kan. Duk puasa, duk ingat lagi budak-budak lu ni puasa kajuh mana apa dah. Hadut honak zaman budak-budak lu, zaman sekolah rendah, sekolah menengah. Duk ingat-ingat lagi lah. Bergaduh, bertumbuk, berkelahi, bersukan, kacau anak darah orang. Ingat belakang kan, dia ingat. Tu kata bahasa muda. Dia bahasa muda. Padahal tua lah. Umur berapa dah? 50 dah. Dia ingat lagi tak? Ingat. Umur berapa dah? 60 dah. Ingat lagi tak? Ingat belakang. Umur 15, 14 dulu ni ingat. Tidak orang tua-tua lu tak boleh nak cerita. Zaman Jepun mereka ada dah. Kan? Waktu tu mereka budak lagi. Weng. Boom sana, boom sini. Boleh cerita tak? Boleh cerita. Pasal ingat. Bila ingat itulah mempengaruhi hati dia. Supaya dia bahasa dia tu sentiasa muda. An-nafsu kat-tifli lam tuhmilhu syabba ala hubbir ridha. Nafsu ni macam budak-budak yang menyusu, suka menyusu. Kalau tak dikeratkan susu dia, sampai ketua pun bawa botol susu lah. Yang pertamanya lama hidup, panjanglah umur. Dan kedua, harta. Ni harta hampir tua. Jangan kita kata malah mati bawa pinggan dunia. Payah no. Payah. Bab apa ni? Bab pemilikan. Kalau orang tu mati tak ada harta tak apa, dia hidup dunia ni harta tak ada dah tak ada nak perai apa dah kat nak. Dah tak ada. Lihat ada tu kena perai. Kena tamlik. Jadi bila dia mati tak tamlik, perai. Berlakulah faraid. Dan kedua, harta dikehendaki dengan mudah di sini dalam hadis Rasulullah ni. Apa maksud dia dikehendaki? Dikehendaki dengan mudah di sini. Apa maksud dikehendaki dengan mudah dalam lafaz Rasulullah ni? Hadis Rasulullah ni mudah dengan makna apa? Kerana apa dia kata lagu tu? Kerana mudah tu banyak maksud dia. Mudah tu banyak maksud. Seperti kasihnya akan keduanya. Dikehendaki dengan mudah di sini, kasih dia akan keduanya tu. Kedua mana? Lama hidup dan harta. Dia nak ke lama hidup, dia nak ke harta. Itu bahasa budak. Seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Satu. Bila dia
berumur sekalipun, hati dia tetap kasih kepada masa muda. Contoh dia orang yang bila mai dah tak larat, dia akan cari jalan untuk bagi dia kuat. Seperti orang muda, dia main dah tak larat dah, keinginan dia kuat, berobat sana, berobat sini nak bagi sihat macam orang muda. Kalaulah ada tempat, kita kata garanti lah, hampir tahun ni garanti hang jadi muda, tobat menaru, kaya orang berobat tu. Betul tak? Hamai tahun ni umur hang 60, garanti jadi 40, tobat orang pergi cari. Pasal apa? Memang nafsu manusia akan jadi macam tu. Nafsu manusia akan jadi macam tu. Yang pertama, sudah tentu bila orang muda ini dia nak kepada harta, dah plan macam-macam lah. Ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tu orang muda lah. Sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita akan setahun. Ni nak abang apa? Nak abang jenis plan kita. Ada orang yang buat diary setahun siap. Bulan ni cuti ni nak pergi Tamla kan? Mesti ada plan. Plan siap kan? Okey, tahun lepas kita dah bercuti di sekian. Okey, tahun depan okey, undi-undi pak. Okey, siap masuk dalam kalender, ikut tarikh sampai jadi. Kan? Tiba-tiba mai satu hari tak jadi, faham insiden mati. Baru dia kena qada tu kan. Jadi ada kalanya setahun. Dan setengah mereka itu mencita mereka itu 6 bulan. Kita orang makan gaji bulan ni berapa? 9 lah. Tunggu cukup bulan. Macam tu. Tu. Orang gaji bulan tunggu cukup sebulan. Tak apalah sebulan tu gagah je lah kan. Ni sampai setahun. Plan siap. Ada yang mencita-cita 6 bulan. Ini semua nak bagi kita ingat mati ni. Dan setengah mereka itu yang mencita-cita sehari semalam. Ni singkat lah. Tengoklah hikam lah. Nanti sampai masa kita baca. Diceritakan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mampu untuk membezakan halal dan haram. Mu'adz bin Jabal. Kerana apa? Kerana dialah sahabat Nabi SAW yang orang panggil apa? Mempunyai pengetahuan, sangat alim dalam membezakan antara yang halal dan yang haram. Dia sama-sama sahabat pun ada juga beza-beza dia. Apa kata dia? Tiada melangkah aku. Tengoklah ni. Ini saya bin Mu'adz ni. Tiada melangkah aku satu langkah melainkan menyangka oleh aku akan bahwasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Tu satu langkah tu. Itu satu orang. Kalau tengok ulama arif billah ni, yang ulama-ulama sufi ni lagi sakan. Itu apa nama Sayyidina Mu'adz ni kurang sikitlah pangkat dia daripada ulama sufi. Anak ulama sufi dia pejam mata, dia tak mampu nak buka lah. Kalau gitu Sayyidina Mu'adz ni duduk belakang lah sebab dia langkah kaki. Ya. Apa beza antara langkah kaki, buka mata, lepas nafas, tarik nafas, itu apa masalah dia? Apa maksud dia? Kita kata kalau gitu Sayyidina Mu'adz ni nak langkah kaki dengan buka mata ni, kalau ikutnya kemah lagi lah.
Buka mata, celak mata, pejam mata, celak mata, pejam mata, celak mata. Itu ulama sufi tinggi lagi lah kalau itu. Bukan, maksudnya detik masa yang kedua. Dia tidak ada zaman istiqbal. Jadi di sisi kita orang awam ni 3 masa. Zamanul madhi, zamanul hal, zaman istiqbal. Itu zaman kita. Walaupun zaman itu hanya zamanul hal. Zaman pada hakikatnya zamanul hal, bukan zaman madhi dan bukan zaman istiqbal. Yang pandai kira dalam ilmu maqulat itu cerita lain. Itu nak menceritakan tentang pembahagian zaman. Adapun zaman secara realiti adalah zamanul hal. Ketika detik mana, jam, saat yang mana yang berhenti, itu adalah jam, itu adalah masa kita. Masa yang berlalu bukan masa kita, masa yang akan datang bukan masa kita. Itu yang dimaksudkan. Bukan kedudukan angkat kaki ke, pejam mata ke, tarik nafas ke, tak. Mereka tidak menciptakan masa yang kedua. Kerana di sisi mereka, masa yang kedua itu adalah satu, orang panggil apa? Tulul amal. Ataupun kita kata angan-angan. Cuba nak atok kerja Tuhan lah, maksud dia. Mereka tak ada gitu. Dan bahawasanya faedah bagi orang yang bagi pendek angan-angan. Bahawasanya faedah keberuntungan pada orang yang pendek angan-angan itu apa dia? Dia rajin bersegera pada mengerjakan amal ibadat. Tu dia segera, dia buat di dulu. Dia awal. Tu kata kita ni angan-angan panjang. Hak boleh buat awal, buat kemudian. Hak boleh buat takdim, buat takhir. Kan? Takdim dah sampai dah masa waktu dah. Buat takhir, tak apa, takhir tak apa. Takhir itulah tulul amal. Kerana barang yang harus ditakdimkan ada takhirnya. Tapi perkiraan hampir dengan Tuhan ialah takdim. Kerana orang sudah masuk lalu masa sampai waktu untuk bertemu dengan Tuhan, maka dia akan ambil takdim. Kita pakai pekah. Apa dia? Takhir. Pekah lah bakat kita, bukan orang sufi. Bakat kita pekah, bukan orang sufi. Tak pangkat kita pekah, bukan orang sufi. Tak habis makan kedara sampai bila pun tak reti. Kan? Tak reti ni maksudnya tak capai kedudukan maqam ma'rifatullah. Tak reti ya. Kenapa? La ya'riful haqqa illa al-haqqa. Ada kata sebagian ulama. Tidak mengenal akan hak, yakni Allah Taala, melainkan orang yang duduk dalam jalan yang sebenar. Illa al-haqqa illa ashabul haqqi. Melainkan orang yang sebenar. Sebenar apa? Zahiruhu wa batinuhu. Orang yang sebenar zahir dan batin dia. Orang yang benar zahir dan batin, orang tu kenal Tuhan. La ya'riful haqqa illa al-haqqa. Tak kenal kebenaran itu, yakni Allah, melainkan orang yang hati dia benar, zahir dan batin. Dia adalah orang yang sebenar. Lagi katanya musannaf rahimahullah, dan bahawasanya faedah bagi pendek angan-angan itu bersegera dalam melakukan amal, mengerjakan amal ibadat. Dan bahawasanya alamat bagi mendapat, dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk. Apa dia petunjuk? Yakni hidayah lah. Sebut petunjuk tak faham, kena sebut hidayah. Yang mendapat hidayah, yang petunjuk daripada Allah Ta'ala, bahawa tiada lalai ia. Dia tak alpa, dia tak lupa, tiada lalai ia daripada mati. Banyak mana? Sedetik pun. Tu orang dapat hidayah. Orang yang dapat petunjuk daripada Tuhan, sedetik pun dia tak lupa Tuhan. Berarti dia takkan hilang dari hati dia tu kematian. Kerana kematian itu Allah. Ya. Kematian itu Allah.
Maka bersedia ia pada pagi-pagi bagi mati itu dengan taubat. Terbit matahari sedap-sedap dia jaga tu kan, sedap-sedap mata, bangkit ingat Allah. Waktu mana pun dia jaga, dia ingat Allah. Lagu mana? Dia taubat. Taubat. Kemudian dia langsungkan dengan amal yang baik. Hari tu sehari dia buat amal yang baik. Tu orang yang dapat petunjuk. Maka bersedia ia pada pagi-pagi bagi mati. Ada bagi tu. Allahu Akbar. Ada bagi ni, lama ada bagi. No? Dan bahasanya alamat bersedia ia pada pagi-pagi bagi mati. Bagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Di sini tak ada. Nak tulis bagi lah pada pagi-pagi bagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Kita baca lah no. Apa nama orang panggil apa? Penghulu istighfar tu kan. Baca lah Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar tu macam mana dia? Macam mana penghulu istighfar? Itu lah. Baca tiap-tiap lepas mayang, paling-paling kurang tu baca 7 kali. Pagi-pagi tu pun 7 kali. Bangkit-bangkit celak mata tu 7 kali lah baca. Mau boleh baca lagi lepas mayang tu boleh pula 7 kali. Allahu Akbar. Ya, sebelum tidur pun baca juga. Lepas tu la haula wala quwwata illa billah 7 kali juga. Ingat-ingat lah kan. Baca lah ingat-ingat tu. La haula wala quwwata illa billah. Ambil lupa lah. Ada lagi tu yang amalan-amalan tu je dah kan. Dia kena baca daripada awal, ingat. Nak cabut tak boleh. Nak cabut tak boleh. Dia tak main. Dia kena start daripada awal boleh. Hak kita himpun kan. Lagi boleh. Pagi-pagi kan, lepas subuh kan. Lepas subuh tu, bismillah sebelum buat tahlil, sebelum buat apa nama, sebelum kita buat wirid kita tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 4 kan. Masya-Allah la yasuqu illallah. Masya-Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samii'un 'alim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Baca tu. Tu baca pagi pas subuh ngasak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Nah, umur banyak. Lepas tu wah tak main. Tadi tu lepas subuh juga kan. Lepas subuh, macam lepas subuh. Tu lah pergi kan arwah. Lepas tu buatlah tarekat kita, lepas tu amalan-amalan kita hidip bahar ke, Roti Haddad ke, hidip Nawawi ke, atas ke kan. Ikutlah. Lepas tu lepas mayang subuh tu buat pula bismillah 1000. Apa dia kaifiat apa nama khasiat dia? Khasiat dia mulut mesin. Khasiat dia mulut mesin.
Bismillah 1000 ni orang panggil apa? Antara amalan yang Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Kalau riwayat daripada belah cenak tu, kalau tak salah ingat saya, lebih kurang 760 lebih lah, tak ingat, lebih kurang tu 768 kot, tak ingat, tapi 700 lah, lingkungan 700. Dia berbeza sikit, sanak dia berbeza. 1000 kali tu sanak lain, sanak Abalah ni 700 lebih. Buat 1000 tak apa, dalam 1000 ada 700 kan, ada 700 lebih. 7 768 763 lebih kurang tu. 786. Aywa sahih. 786. Ya, 786. Ya. Itu sanad daripada Abalah tu. 786. Tapi saya dah, saya pun kadang-kadang buat yalah 1000 tu. Kadang-kadang lena. Itu semua amalan mulut manis, mulut mesin tu. No? Jin tak dekat hantu tak main. Kalau orang yang hama ada hantu duduk dekat dia ke, hantu jenis singgah-singgah, bismillah tu. Istighfar 313, tahlil 313, selawat 313. Dia tak main. Dia kena tuang. Tu pendinding orang yang ada gangguan dalam diri dia. Yang sebenarnya dia bukan gaduh pergi jumpa tutup rumah. Ustaz tak gaduh. Dia buat tu je. Yakin. Apa dia? 313, 313, 313, bismillah 1000 kali. Dia kena tuang. Tu subuh pagi ya. 313 tu sehari sekali. Wajib. Kalau haqalah tu ada khususiat dia. Amalan berkenjah, penyegan nak mampu. Tak apa, orang panggil apa, ilmu lebay-lebay. Ada baik. Ilmu lebay-lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam muqaddimah Jauhar Maknun, dia kata bismillah itu terkaya ia daripada bismillah yang lain. Diri bismillah itu ada khasiat dia. Kita baca satu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Khasiat dia dah input dalam tu. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, ada satu khasiat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim yang lain. Bismillah. Kalau 1000 kali, 1000 khasiat. Dan 1000 rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada khilaf lah. Janganlah nyegan sangat kan. Bismillah pun tak apa. Tapi bagi habis bismillahirrahmanirrahim. Sanak dia lagu tu. Ada, saya ada kertas nak bawa main nak. Maksudnya ada dalam beg lagi ambil. Boleh betul set. Ada amalan dia. Amalan bismillah. Lagi katanya musannif rahimahullah, selawat Khadir pun ada dalam tu. Ada dalam kertas tu. Selawat Khadir. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya. Bila dia buat amal yang baik, dia bangkit pagi, dia taubat, ingat pada mati, dia tambah dengan amal yang baik. Kalaulah dia sampai ke petang, dia syukur ia akan Allah Ta'ala. Dia tak carilah malam, dia duduk tang petang tu. Dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Yakni umur dia yang berlalu tu, detik masa yang berlalu tu dia tak sia-siakan. Dia syukur pada Allah Ta'ala lah. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Bila terbenam saja matahari, tu Laila lah. Waktu tu Laila. Padahal Laila tu nak cari Tuhan, bukan nak cari Laila. Laila Majnun, orang yang rindukan Tuhan. Bila? Ketika datangnya malam. Tu bukan Laila Majnun. Laila tak pernah Majnun lah. Laila malam tu. Orang yang rindukan Tuhan. Kerana waktu malam itu adalah waktu bersuluk orang panggil apa? Waktu untuk bercinta dengan Tuhan. Siang hari dia duduk dengan makhluk, bukan bercinta lah. Dia menikmati alam.
dia menikmati, orang panggil apa, ciptaan Tuhan. Sofa baru ni kan, ada seorang budak tu dia rawat. Dia pergi rawat dekat Tok Rosak lah. Dia pergi rawat dekat Tok Rosak. Dia ni orang panggil apa, orang ulat buku ni. Jenis ulat buku lah kali. Jadi penyakit lah kat dia tu, ulat buku. Jadi bila pergi jumpa Tok Guru ni, cek memang saraf rosak lah. Saraf rosak, ada penyakit-penyakit yang tertentu kan. Maka dinasihatkan kepada dia, apa dia? Dia ni orang yang tidak menikmati ciptaan Tuhan. Duk kalut saja dengan buku, jadi ulat buku. Buku, buku kan. Exam cantik apa semua. Tapi dia tak menikmati keindahan Tuhan, ciptaan Tuhan. Apa dia? Pokok kayu, udara, ayak. Tu kita pergi ayak terjun semua tu ni ada rahsia dia. Lepas tu kita bawa pergi berjalan, kita pergi tani, tu rahsia Tuhan. Kita makan ulam-ulam, tumbuh-tumbuhan, tu rahsia Tuhan. Dia dah semua main daripada Tuhan lah. KFC pun main daripada Tuhan juga. Tapi bukannya semua baik. Babi tu bukan semua buruk. Anjing tu bukan semua buruk. Lalat pun bukan semua jahat, bukan semua buruk. Tidak, Nabi tak suruh kejam layak lah. Lalat jatuh layak, sayap dia mesti duduk atas sebelah. Tu nak buat kenal, kam masuk. Itulah ubat. Cabut buang, tak payah buang ayak. Buang lalat tu. Ingat mengkelan, kalau lalat kecil lah. Kalau lalat hijau tu ikut suka lah. Lalat hijau tu kita pun ngamak mengkelan juga kita pun. Tapi dia tetap kaedah yang sama. Sama lah. Semut lah. Semut dah. Dia lalat lah. Tenggelam tekan tu. Semut tu memang dia masuk tu. Tak apalah, angkat tak buang lah. Semut duduk dalam paket najis. Duduk dalam ayak tak najis. Tak apa. Dia dimaafkan. Najis juga tapi dimaafkan. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia ke Allah Ta'ala atas taatnya dan sukacita seronok ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi. Hingga pagi, petang tu hingga pagi dia bersedia. Petang tu dia bersedia lah. Lepas tu masuk malam hingga pagi dia dengan Tuhan lah. Kita siang dengan makhluk, petang dengan makhluk, malam dengan makhluk, bangkit esok dengan makhluk. Tak habis-habis makhluk. Maka syukur ia atas taatnya lah. Hingga pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh bila dia bangkit pagi. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang, macam itulah keadaan dia dan tiada mudah yang demikian itu. Nah, habis checkmate lah no. Habis Tok Syekh kata bukan senang weh. Bahasa Kedah kata bukan senang. Abang peringat ni bukan senang ni. Melainkan bagi orang yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Dia tak ada timbul yang angan dah. Esok pun dia tak taruh dah. Dia tak taruh cita-cita dia sampai esok. Lepas tu kalau malam tu dia mati, maka mati itu tuah baginya. Buat apa? Dia tak simpan taruh. Dan hidup itu bertambah kebajikannya. Hidup tu bertambah kebajikannya. Apa kata dia? Wallahu ta'ala a'lam ay alimun bi muradihi wa muwafaqatihi. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segalanya. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesailah hamba daripada menghimpunkan kitab menawak bagi hati pada tanggal 7 daripada bulan Rejab tahun 1378 daripada Hijrah 141 tolak 1378 Hijrah. Apa kata? 1441 1378. Apa?
1378. 1378 1441. 90 tahun lebih 80 tahun lebih. Kita 80 apa lah? 9 93. Lama lah. 93 tahun lah. Berkat weh. Tak ni. Sampai kelar orang duk baca. Daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nampak ah? Ni, ulama kalau dia selawat ah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya cukup, tak tahulah, bukan saya tak setuju, tapi saya cukup anti. Apa pasal hangpa tak guna sayyidina? Wa sallallahu ala nabiyyina. Ha. Selalu orang baca doa tu, ustaz banyak, dia pun tak mau, malas sebut sayyidina. Tak kena taman lah sayyidina ni. Kan hangpa allergic. Kan? Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar Wasiril. Bukan, itu tiryak kan? Asiril Asra, tiryaqil akhyar. Yang selawat yang ada Nur Muhammad. Nurul Zati. Nur Muhammad tu. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kak kan. Jadi ramai kita dengar hari ni orang tak baca sayyidina. Tapi kalau betul-betul nak ikut ulama lah sayyidina lah. Nah, tak ada satu kepujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas kedudukan dan maqam dia yang tertinggi di sisi Allah dan di sisi kita manusia ni. Nah, melainkan lafaz sayyidina. Ini banyak ataupun ni memang disepakati oleh ulama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia wa sallallahu ala nabiyyina. Ditukar sayyidina kepada nabiyyina. Apa nabi ni dia? Nabiyyina. Kalau cuba kita tengok dari segi sudut lughah nah. Wa sallallahu ala nabiyyina. Nabiyyina, nabi dengan makna yang nabiyun bermakna mumbi. Kerana nabiyun fa'ilun, dia atau kan fa'il kan. Wa sallallahu ala nabiyyina. Nabi tu ada dua makna. Wa sallallahu ala nabiyyina. Fa'ilun kan, nabiyun kan, fa'ilun nabiyun dengan makna apa? Munbiun, mumbaun. Yang ni Allah bagi tahu, yang ni yang ni Jibril bagi tahu kat Nabi. Jibril habaq kat Nabi, kata dia Nabi. Yang ni Nabi habaq kat kita, kata dia Nabi. Mumbi, dia bagi tahu kat kita, kata dia Nabi. Wa sallallahu ala, selawatlah oleh Allah Ta'ala ke atas mereka yang memberitahu kepada kami Nabi. Apa? Di mana kita angkat Rasulullah? Mana Tuhan dah? Nampak tak? Takkan nak pakai nama Mumba? Selawat Allah Ta'ala dan salamnya itu ke atas orang yang Allah bagi tahu kata dia Nabi. Dahlah kita sembang bahasa. Ulama tulis wa sallallahu ala sayyidina, itu nak angkat kedudukan Rasulullah yang tertinggi, sayyid. Pasal apa kita pergi ubah wa sallallahu ala nabiyyina? Banyak imam-imam ustaz-ustaz baca gitu. Buat berkira sangat dengan sayyidina ni. Kat nak jadi allergic dengan sayyidina habis ke? Ataupun terpengaruh dengan dakwah Wahabi.
Banyak tempat jadi gitu. Jadi kita jangan duk baca gitu. Syekh Qadir sallallahu alaihi sayyidina. Tutup guru kita pondok, tutup guru pondok semua sayyidina, tak pernah tinggal. Sampai sembahyang jenazah sendiri pun tak ada dah nak tawasul dengan Rasulullah. Doa kan. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'adzib hadzal mayyit. Tinggal habis dah. Tak ada kok berapa boleh tak ingat langsung dah. Tak dulu baca dah, tak baca dah. Saya ingat lagi ya. Kecil-kecil dulu ikut imam tu baca. Lah tak baca dah. Setelah 20 tahun berlalu tak baca dah. Pergi mana habis? Pasal saya dulu baca. Terpengaruh. Sikit-sikit dia terpengaruh. Pegangan dia tak kuat. Pasal tu tawasul besar. Ulama kata siapa yang berdoa kepada si mati dengan nama Rasul, tak diazabkan dia. Sampai teratur lah. Kita doa supaya Allah Ta'ala angkatkan azab orang tu dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah. Orang tu takkan dia azabkan dia. Kalaulah seorang penuntut ilmu lalu ke kubur, hari tu dia diangkat, apatah lagi orang yang bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat main-main ke Rasulullah ni? Ketua alam kot. Bukan ketua manusia. Ketua Sayyidul Aqwan, Sayyidul Kaun. Ketua Sayyidina payah sebut. Tapi umrah itu ni Allah dengan satu orang ustaz tu. Saya main nak cemuih, nak ibah dengan dia. Memanglah popular, aku peduli faham popular tak popular. Aku cemuih kalau tak sebut Sayyidina. Jadi gitu. Aku cemuih semua. Jenis orang tak sebut Sayyidina ni kita cemuih. Cemuih yang kata bila nak sampai cemuih. Selawat pun tak sebut. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Awaklah keras sangat lidah hampa nak sebut Sayyidina. Kok esok Rasulullah tak panggil kot. Jangan. Ya memang kita kata gini, kita dakwah orang ajak selawat ke Nabi. Perbanyakkanlah selawat ke Nabi, selawat ke Nabi. Tapi di mana kita ungkapan kita yang kita banggakan Nabi itu sebagai tuan kita. Memang selawat diri selawat kita tak nafi, tapi ziyadah tu, pertambahan di pihak kita yang mengangkat darjat Rasulullah. Apa dia? Sayyidina. Tang selawat, diri selawat tu mulia dah. Bukan kita soal tang selawat tu. Mau ajak orang selawat, betul, kena dah tu. Tapi di mana mu sendiri memuliakan Rasulullah. Nampak tak? Ingat tu. Biasa dengar tak orang baca sallallahu ala nabiyyina. Awak Rafi. Berkenyah tu. Ramai dah lah ni. Ramai dah. Atas-atas masjid dah jadi macam trend dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi-nabi Allah dan seluruh para wali-wali Allah, seluruh para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang dahulu dan yang kemudian, dan seluruh guru-guru kita, dan kepada juga dan kedua ibu bapa kita, dan juga ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat handai kita, sepengajian, dan kenalan kita, dan seluruh muslimin muslimat. Moga-moga dengan berkatnya suratul Fatihah menjadi ubat kepada kita, dan juga Allah Ta'ala mengangkatkan bala kita dengan berkatnya Fatihah dan berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khusus kepada tuan pengarang dan guru-gurunya, seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذي السلطان العظيم ذي المن القديم ذي الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق وعين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن والشياطين وإن يكاد الذين كفروا ليضلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. واستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود العرش المجيد. طويل عمرنا وصاح جسدنا واقض حاجاتنا واغسر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة والبغضاء من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين
وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك أن ترفع درجاتنا وأن تقضى حوائجنا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يا غافر ويرحم يا دافعا للبلاء والنقام ادفع عنا يا الله كل بلاء وباء وهم وضيق وشدة وفتنة مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم الله أكبر ya betul tahu apa sudah tahu apa 16 dia 16 17 dia bagi 3 hari 18 9 hei lah bang Samad ada